Usul 20 oleh Imam Hasan Al-Banna. Irsyad Hasan Al-Banna. 1. Usul 20 Mukadimah. Usul 20 yang ditulis oleh Ustaz Hasan Al-Banna ini adalah dianggap di antara tulisannya yang penting, kerana usul 20 ini mengandungi beberapa perkara yang wajib dipercayai dan diketahui oleh tiap-tiap orang Muslim dan wajib diikuti dalam tindak tanduknya, hubungannya dengan Khaliknya dan hubungannya sesama manusia. Jadi kita kumpulkan beberapa huraian ringkas oleh Irsyad Hasan Al-Banna yang dapat difahami seperti mana yang diterangkan oleh Al-Mursyid itu sendiri. Dalam usul 20 ini, ia menerangkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku perselisihan pendapat, pertikaian, terutama dalam hal-hal yang berkenaan akidah. Ia mesti difahami sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah. Semoga dengan penerangan ini setiap orang Muslim yang mengikuti syarahan ini akan memahami Islam sebagaimana ianya patut difahami tanpa menokok tambah ataupun mengurangkan sedikit pun dari apa yang telah diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya SAW. Demikian juga dalam usul 20 ini Hasan Al-Banna, Al-Mursyid rahimahullah, menerangkan bahawa di dalam Islam ini terdapat hal-hal yang dibenarkan berbeza pendapat di samping perkara-perkara yang tidak boleh berbeza pendapat tadi. Semoga dengan ini setiap orang Muslim itu mengetahui di mana tempat-tempat yang ia boleh berbeza dan tidak merasa ganjal bila berhadapan dengan perbezaan pendapat seperti itu. Al-Mursyidul AM dalam penyusunan kitab-kitabnya adalah benar dan menepati sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun demikian kita mesti ingat bahawa tidak ada orang yang maksum melainkan Rasul-Rasulnya. AS. Kita berpesan kepada ahli-ahli ikhwan agar membaca dan mengulang-ulang buku ini sehingga ia bersebati dengan mereka. Kemudian apa-apa yang telah diketahui dan difahami daripada ajaran-ajaran Islam tersebut hendaklah diamalkan. Amalan itu pula hendaklah amalan yang membentuk jiwa dan membina pribadi dalam suasana Islam. Kerana beramal dalam pembentukan pribadi adalah cara yang dapat membentuk jiwa. Inilah jalan yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah yang mulia di mana mereka beramal dengan apa yang diketahui. Semoga Allah SWT memberikan hidayahnya, meredai dan memberikan pertolongannya kepada semua ahli-ahli ikhwanul muslimin sehingga mereka teguh berkhidmat untuk agamanya. Dan semoga Allah mencucuri rahmatnya kepada Al-Mursyid dengan petunjuk dan kebaikan dan cintakan pengorbanan dan jihad. Irsyad Hasan Al-Banna. 2. Usul 20 Usul 20 Usul 20 dan keterangannya. Asas pertama. Islam adalah menyeluruh, mencakup semua bidang hidup. Islam adalah negara dan watan atau pemerintah dan umat. Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah. Akidah yang benar dan ibadat yang sah. 1.1 Keterangan. Islam adalah agama Allah yang kekal, bersifat umum dan menyeluruh kerana Islam diturunkan untuk semua manusia. Ini jelas dibuktikan oleh firman Allah. Dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi ingat. S34, 28. Menyeluruh kerana Islam menghukum seluruh urusan hidup manusia, menghukum segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dan perkara yang bersangkut dengan apa yang mereka lakukan. Ini dibuktikan oleh firman Allah. 38. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Pukul 6.38. Dan firman Allah. 89. Untuk menjelaskan segala sesuatu, S1689.
Di atas dasar sifat-sifat Islam yang tetap dan tiada berubah inilah Al-Mursyid Hasan Al-Banna rahimahullah telah berbicara dalam asas yang pertama ini untuk menjelaskan sebahagian dari perkara-perkara yang terkandung dalam Islam. Penjelasan yang dibuat oleh Al-Mursyid ini. Syahid Hasan Al-Banna. 3. Usul 20. Diperkuatkan lagi oleh Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran kita dapati ayat-ayat yang bersangkutan dengan hukum, ayat-ayat yang bersangkutan dengan sembahyang, ayat-ayat yang bersangkutan dengan muamalat, kehakiman dan seterusnya. 1.2 Islam adalah negara. Islam adalah negara, sebagaimana yang diterangkan oleh Mursyid adalah bermaksud bahawa Islam telah menyentuh hukum-hukum yang menitik beratkan persoalan negara. Islam bukanlah terbatas dalam lingkungan hubungan manusia dengan Allah, malah Islam juga menyusun hubungan antara sesama manusia, hubungan individu dengan jamaah, hubungan jamaah dengan jamaah yang lain. Jamaah ini pula memilih suatu sistem siasah yang didukung oleh negara, manakala negara pula mempunyai seorang ketua yang dikenal dalam istilah fiqh sebagai imam atau khalifah. Islam telah menerangkan asas bagi sebuah negara, cara memilih khalifah, menerangkan hak individu terhadap negara, demikian juga hak negara terhadap individu. Dalam zaman moden ini kajian dan perbincangan yang lengkap dalam persoalan negara dan hubungannya dengan individu adalah dibincangkan dalam undang-undang perlembagaan dan undang-undang perlembagaan adalah merupakan salah satu dari cabang undang-undang. Negara, daulah, menurut pandangan Islam adalah negara fikrah, fikrah Islamiah. Oleh itu daulah dalam Islam adalah daulah fikrah, bukan kaumiah, bukan jenis dan bukan iklim. Ketua negara dipilih melalui orang-orang Islam sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini tersimpul dalam dua sifat, kemampuan dan amanah. Tujuan dan perlantikan ketua negara ialah untuk melaksanakan syariat dan membimbing manusia untuk melakukannya. Kedudukan dan peranan individu dalam negara Islam amatlah menonjol dan berfungsi. Tidak dipendap dan diabaikan. Individu adalah bertanggungjawab terhadap perjalanan negara agar tidak menyeleweng dan bertanggungjawab terhadap ketua negara agar beliau menunaikan kewajipannya. Atas dasar ini, individu adalah berhak mengawasi, memberi nasihat, memberi petunjuk dan mengkritik. Manakala pihak negara pula adalah bertanggungjawab terhadap individu, bertanggungjawab dalam memberikan jaminan hidup yang mulia kepada individu. Syahid Hasan Al-Banna. 4. Usul 20. 1.3 Islam adalah watan. Islam adalah watan, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Mursyid adalah bermaksud bahawa Islam telah menerangkan pengertian watan, dan watan bagi seorang Muslim ialah semua negara Islam, Darul Islam. Yang dimaksudkan dengan negara Islam pula ialah seluruh iklim yang dialami oleh orang Islam. Kekuasaan dalam iklim tersebut adalah di tangan orang Islam dan mereka melaksanakan hukum-hukum Islam dalam iklim itu. Tiap-tiap individu Muslim adalah berkewajipan mempertahankan dan menghalang musuh dari merampas Darul Islam. Kewajipan ini adalah merupakan hak sebuah Darul Islam terhadap seng Muslim. 1.4 Islam adalah umat. Umat yang dimaksudkan oleh Al-Mursyid di sini ialah suatu jamaah manusia yang disatukan oleh suatu ikatan. Ikatan ini menjadikan mereka suatu jamaah yang berbeza dari jamaah-jamaah lain, bersatu dan bertaut antara sesama mereka dan ingin hidup bersama dengan penuh harmoni. Islam membangunkan umat ini di atas asas akidah Islamiah. Akidah adalah ikatan yang paling kuat dan abadi. Setelah manusia terjalin dalam ikatan akidah Islamiah, perbezaan jenis, bahasa atau iklim tidak lagi menjadi suatu hal yang penting. Dengan akidah Islamiah sahaja sudah cukup untuk membentuk suatu umat. Sesuatu yang lain dari akidah Islamiah tidak akan mampu untuk membina suatu umat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. S 49:10. Firman-Nya lagi,
92. Sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku Tuhan kamu, maka sembahlah aku. S21:92. 1.5 Islam adalah akhlak. Islam adalah akhlak. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Mursyid adalah bermaksud bahawa Islam mengambil berat soal akhlak. Pengambilan berat Islam terhadap akhlak amatlah jelas, kerana Al-Quran telah menyebutkan akhlak-akhlak yang baik, iaitu akhlak yang menjadi sifat-sifat orang mukmin. Syahid Hasan Al-Banna. 5. Usul 20. Al-Quran menyebutkan sifat-sifat ini dengan cara memuji, menyukai dan menyeru agar berakhlak dengan sifat-sifat tersebut. Al-Quran telah memuji Rasulullah SAW kerana akhlaknya yang tinggi. Firman Allah. 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. S68:4. Dalam hadis yang mulia disebutkan, Pasteris, saya, Rasul, hanyalah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan diriwayatkan dari Aisyah, R.A., sewaktu beliau menerangkan akhlak Rasulullah SAW. Beliau telah berkata, akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Akhlak adalah mempunyai kedudukan yang menonjol dalam dakwah Ikhwan, dan Ikhwan sentiasa mewajibkan diri mereka agar berakhlak dengan akhlak yang dituntut oleh Islam. Atas dasar ini amatlah salah mereka yang mengatakan bahawa, oleh kerana melihatkan Ikhwan amat menitik beratkan soal-soal umum, seruan untuk berakhlak tinggi dan mulia adalah bertentangan dengan dasar Ikhwan. Mereka yang menganggap demikian adalah salah kerana akhlak adalah merupakan sebahagian dari dakwah Islam. Amatlah tidak layak bagi Ikhwan mengabaikan sesuatu yang dibawa oleh Islam. Selain dari itu, kesempurnaan amal adalah bergantung kepada kesempurnaan maknawi, batin, dan akhlak yang tinggi dan mulia adalah tergolong dalam pengertian maknawi yang akan membuahkan amal yang saleh. Adalah sia-sia kalau kita hanya memperbaiki lahiriah manusia dan menuntut mereka supaya melakukan amal saleh sedangkan kita membiarkan batinnya menjadi mangsa kepada akhlak yang keji. Oleh yang demikian, akhlak sepatutnya mendapat perhatian berat dan jiwa. Haruslah dididik dengan akhlak yang mulia. Akhlak tidak harus dibataskan dalam lingkungan sifat-sifat mulia yang telah diketahui umum seperti berbicara dengan lemah lembut, manis muka dan rendah diri. Malah medan akhlak amatlah luas sebagaimana yang telah digambarkan oleh Aisyah sewaktu menerangkan akhlak Rasulullah SAW. Akhlaknya adalah Al-Quran. Oleh yang demikian, segala sifat-sifat yang mulia yang dituntut oleh Al-Quran adalah termasuk dalam pengertian akhlak. Sifat. Syahid Hasan Al-Banna. 6. Usul 20. Sifat sabar, tetap pendirian, tabah, mulia diri, benar, menunaikan janji, tinggi himmah, ikhlas dan sifat-sifat yang lain adalah termasuk dalam akhlak yang tinggi dan mulia. Sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat yang tersebut seperti keluh kesah, hilang pertimbangan, ragu-ragu, munafik, hina dina, dusta, penipu, riak, dan sifat-sifat keji yang lain adalah dituntut supaya ditinggalkan dan membersihkan diri daripadanya. Apabila diri telah bersih dari akhlak yang keji ini dan apabila diri telah terhias dengan akhlak yang tinggi dan mulia, seorang Islam akan mempunyai pribadi yang kuat, padu, mengutamakan yang baik, berpengaruh dalam hidup dan tabah dalam menghadapi kebatian. 1.6 Islam adalah kekuatan. Islam adalah kekuatan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Mursyid adalah bermaksud bahawa Islam menyeru kepada kekuatan. Seorang Islam tidak lemah dan beku. Pada hakikatnya, Islam memandang berat soal kekuatan dan dengan terus terang menuntut agar mencari sebab-sebab yang membawa kepada kekuatan. Firman Allah. S860. Dan siapkanlah apa saja kekuatan yang kamu sanggupi. S860. Rangkai kata Al-Quran ini datang dalam suatu bentuk yang sangat menarik dan umum, mencakup seluruh jenis kekuatan,
sama ada kekuatan itu boleh dicapai semasa turunnya Al-Quran atau pada masa-masa kebelakangan. Tuntutan persediaan kekuatan dalam ayat ini adalah merupakan satu tuntutan wajib. Oleh yang demikian umat Islam adalah wajib menyediakan sebab-sebab untuk menjadi kuat sedaya mampu, sesuai dengan masa dan tempat. Kekuatan tidaklah terbatas kepada kekuatan senjata, malah melewati batas ini hingga merangkumi semua perkara yang boleh menjadikan seorang Islam itu kuat, seperti ilmu pengetahuan, kekayaan, perusahaan dan lainnya. Apabila tiap-tiap Muslim itu kuat, umat Islam secara keseluruhan akan menjadi kuat. Oleh kerana untuk mencari dan mencapai kekuatan di zaman moden ini memerlukan kepada daya usaha, ilmu pengetahuan, menyediakan pelbagai bentuk, cara dan wasilah, mempelajari segala jenis perusahaan dan berbagai jenis ilmu seperti ilmu kimia dan fizik. Ini meliputi bidang mendirikan fabrik dan industri, melakukan percubaan-percubaan dan mempelajari ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh orang bukan Islam dalam bidang. Syahid Hasan Al-Banna. 7. Usul 20. Kebendaan. Oleh kerana pencapaian kekuatan adalah bergantung kepada perkara-perkara ini, maka kita mengatakan bahawa mempelajari perkara-perkara tersebut adalah menjadi fardu kifayah kepada umat Islam. Dengan kata lain, haruslah ada di kalangan umat Islam suatu bilangan yang cukup untuk menunaikan tanggungjawab mencari sebab-sebab yang membawakan kekuatan yang seharusnya ada pada umat Islam. Hal ini kita katakan sesuai dengan kaedah fiqh yang mengatakan, bila kesempurnaan sesuatu yang wajib terhenti kerana wujudnya suatu perkara yang lain, maka perkara tersebut adalah juga wajib. Selain dari itu, kekuatan jiwa, anggota dan kekuatan akal adalah termasuk dalam pengertian kekuatan yang harus ada pada umat Islam. Oleh yang demikian, tiap-tiap Muslim wajiblah mencari dan melakukan perkara-perkara yang dapat memberikan kekuatan kepada beliau. Kekuatan jiwa dapat dicapai dengan iman, kekuatan anggota dapat dicapai dengan senaman, menunggang dan lainnya. Kekuatan akal pula dicapai dengan ilmu. Lantaran inilah mursyid telah mewasiatkan beberapa perkara yang dapat memberi kekuatan jiwa, badan dan akal saudara. Saudara haruslah menyedari bahawa kebenaran memerlukan kekuatan yang dapat mempertahankannya. Ini adalah sunnah Allah dalam hidup. Lantaran itu Islam tidak mengabaikan soal kekuatan, malah menuntutnya demi untuk menjaga dan mempertahankan kebenaran yang dibawanya. Jika kita mengatakan bahawa menyediakan kekuatan itu suatu perkara pasti dan wajib pada masa silam, maka kepastian dan kewajipan itu lebih penting dan menonjol di zaman moden ini. Kerana umat Islam hari ini tidak ubah seperti sekeping serpihan roti yang dikerumuni oleh semut. Bangsa-bangsa dan umat yang mengerumuni umat Islam ini tidak akan dapat diusir dan disingkirkan kecuali dengan kekuatan, dan kita jamaah Ikhwan Muslimun sebagai duat pendakwah kepada jalan Allah, sebagai barisan depan bagi umat yang beriman, barisan yang ingin menyedarkan umat Islam, amat memerlukan kekuatan yang membolehkan kita mencapai matlamat ini. Kekuatan kita ini haruslah terjelma dalam bentuk kekuatan persediaan, iman, ilmu dan kekuatan tanzim, organisasi. Selagi kekuatan ini tidak dapat mengatasi kekuatan jamaah-jamaah yang batil, kita tidak akan dapat mencapai matlamat kita. Oleh yang demikian, kita haruslah mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing untuk mewujudkan kekuatan ini, dan Allah akan menolong kita jika kita berusaha mencarikan sebab-sebab yang membawakan kepada kekuatan ini. Syahid Hasan Al-Banna. 8. Usul 20. 1.7 Islam adalah rahmat. Rahmat yang dimaksudkan oleh mursyid di sini ialah perasaan lemah lembut dalam hati yang mendorong manusia untuk menolong orang-orang lemah dan berhajat, atau memaafkan orang yang tersilap, tidak melakukan tindak balas terhadap perbuatan jahat orang lain, dan merasakan simpati di atas bencana yang menimpa orang lain. Sifat-sifat ini akan merupakan akhlak yang tinggi jika digunakan pada tempat yang sewajarnya. Sifat rahmat dan belas kasihan hanyalah wujud dan berfungsi sewaktu ianya dapat menolong pelaksanaan hukum-hukum Allah. Dalam menghukumkan mereka yang melakukan jenayah zina, Allah berfirman,
24. Sebatlah lelaki dan perempuan yang melakukan zina 100 rotan. Janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari menjalankan agama Allah. S242. Demikianlah juga pada hukum-hukum yang lain. Perasaan rahmat dan belas kasihan tidak seharusnya diberikan kepada musuh Allah, musuh yang menjadi batu penghalang di jalan Allah sekalipun mereka itu terdiri dari keluarga yang hampir. Lantaran inilah kita lihat para sahabat yang mulia telah memerangi ayah, bapa saudara, anak saudara dan keluarga mereka yang akrab dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq kerana mereka musuh Allah yang menjadi batu penghalang di jalan Allah. Perbuatan seseorang yang menyakitkan kita adalah digalakkan supaya dimaafkan. Kemaafan yang diberikan oleh seseorang sedangkan beliau berupaya melakukan tindak balas adalah dianggap sebahagian daripada rahmat. Rahmat dan belas kasihan haruslah diberikan kepada mereka yang lemah, miskin, mereka yang terpisah dari keluarga, orang-orang sakit, orang tua dan orang-orang yang berhajat kepada bantuan dan pertolongan. Perasaan rahmat dan belas kasihan haruslah wujud di kalangan ikhwan muslimin sewaktu mereka membentuk masyarakat Islam dan berusaha mencorakkannya dengan corak Islam. Perasaan ini haruslah wujud di kalangan mereka baik secara diam-diam atau terang-terangan, tetapi kita lebih mengutamakan secara diam-diam. 1.8 Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksudkan oleh mursyid di sini ialah memberikan hak kepada mereka yang berhak dengan tidak berlaku sebarang kekurangan, kerana Syahid Hasan Al-Banna. 9. Usul 20. Keadilan wajib diberikan kepada semua insan, baik Muslim atau kafir, musuh atau kawan, keluarga atau bukan keluarga. Allah berfirman, dan jangan kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. S58. Keadilan akan berlaku melalui hukuman dan kehakiman, juga berlaku dengan pujian, sanjungan, celaan, kritik dan kecaman. Keadilan boleh berlaku dalam keadaan reda atau mara. Bukanlah adil jika saudara berlaku kejam sewaktu saudara menghukum antara dua orang. Saudara juga tidak berlaku adil sewaktu saudara berlebihan memuji orang yang tidak berhak menerima separuh daripada pujian yang saudara berikan. Bukanlah adil jika saudara berlebihan mengecam seorang yang tidak berhak menerima 1/10 dari kecaman saudara. Bukanlah adil jika saudara memuji semasa suka dan mengeji semasa benci. Bukanlah adil jika saudara berlaku kejam terhadap mereka yang bukan keluarga saudara atau musuh yang menyakiti saudara, sedang saudara menutup pandangan dari perbuatan keluarga, kawan dan orang yang berlaku baik kepada saudara. 1.9 Islam adalah pengetahuan. Islam adalah pengetahuan sebagaimana yang dikatakan oleh mursyid adalah bermaksud bahawa menuntut ilmu pengetahuan yang memberi manfaat kepada kita dengan kadar yang mencukupi adalah sebahagian dari ajaran Islam. Islam tidak melarang seseorang Muslim meluaskan ilmu pengetahuannya tentang kejadian alam, perusahaan dan pelbagai ilmu kebendaan yang lain yang termasuk dalam pengertian pengetahuan. Pengetahuan yang dapat menjadi bekalan manusia dalam usaha memajukan bumi dan menggunakan kekayaannya dengan baik. Pengetahuan yang dapat menolong manusia dalam membongkar rahsia alam yang tersembunyi. Tetapi sewaktu manusia meluaskan ilmunya dalam perkara-perkara tadi, beliau haruslah mengingati Allah yang memberikan akal dan fikiran yang waras kepadanya. Allah menjadikan alam ini dalam keadaan mudah digunakan manusia. Pengetahuan yang diperolehnya haruslah bertujuan mencari kebajikan dan keredaan Allah. 1.10 Islam adalah undang-undang. Islam adalah undang-undang sebagaimana yang diterangkan oleh mursyid adalah bermaksud bahawa Islam telah membawa hukum-hukum, undang-undang, untuk mengatur hubungan individu antara sesama mereka. Islam telah menaskan hukum-hukum dan balasan terhadap mereka yang Syahid Hasan Al-Banna. 10. Usul 20. Melanggar undang-undang tersebut,
sama ada hukum dan balasan itu bersifat sivil yang dilaksanakan ke atas harta atau perbuatan jenayah yang dilaksanakan ke atas anggota penjenayah terhadap kebebasan atau hartanya. Undang-undang Islam merangkumi pelbagai sudut hubungan antara sesama manusia. Oleh yang demikian tidaklah harus bagi seseorang Islam meninggalkan undang-undang Islam dan menggantikannya dengan undang-undang lain. Sesungguhnya umat Islam hari ini telah meninggalkan undang-undang Islam dan melaksanakan undang-undang asing. Undang-undang hanya dilaksanakan dalam bidang yang sempit, hanya terbatas dalam undang-undang kekeluargaan, malah bidang yang sempit ini pun telah mula dinodai oleh tangan-tangan yang berdosa dengan melakukan perubahan dan pindaan. 1.11 Islam adalah ilmu. Ilmu yang dimaksudkan oleh mursyid ialah makrifat dan mengenali hakikat sesuatu dengan tepat sebagaimana kenyataan, mengetahui sesuatu yang diturunkan Allah, mengetahui tujuan manusia diwujudkan dan kehidupan akhirat yang mengakhiri kehidupan manusia. Ilmu yang paling tinggi dan mulia kedudukannya ialah mengenal Allah dan mengenal Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dengan mengenal Allah dan Islam, seseorang Islam akan mengenal Tuhannya, Rasulnya, agamanya dan ajaran yang terkandung dalam agama tersebut. Peringkat ini disusuli pula oleh ilmu yang bersangkutan dengan urusan hidup yang pelbagai bentuk. Islam memandang tinggi kedudukan ilmu dan ulama, memberikan kedudukan yang tinggi kepada ulama, dan tidak menyamakan kedudukan mereka dengan orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah mempersaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Pukul 3.18. Firman Allah lagi, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? 3.99. Orang yang berilmu haruslah menggunakan ilmunya hanya semata-mata mencari keredaan Allah. Secara sedar dan insaf beliau haruslah membersihkan. Syahid Hasan Al-Banna. 11. Usul 20. Diri dan yakin bahawa apa yang diketahuinya amatlah sedikit berbanding dengan apa yang tidak diketahuinya. Allah berfirman, dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. 17.85. Dan beliau haruslah menambah lagi ilmu pengetahuannya. Firman Allah, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. 21.14. 1.12 Islam adalah kehakiman. Islam adalah kehakiman, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Mursyid, adalah bermaksud bahawa salah satu dari manhaj, metod, Islam ialah menghukum antara sesama manusia, kerana manusia amat memerlukan seorang hakim yang dapat menghukum dan menyelesaikan perselisihan mereka serta dapat mengembalikan hak kepada yang ampunya hak. Sebagai kesimpulan dalam masalah kehakiman ini, dapatlah kita katakan bahawa Islam telah menganggap masalah kehakiman sebagai fardu. Lantaran inilah kita lihat bahawa Rasulullah SAW telah melantik kadi-kadi, hakim, untuk bertugas di tempat-tempat yang jauh dari Madinah. Kadi atau hakim Muslim ini disyaratkan mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum-hukum Islam. Atas dasar ini kita lihat bahawa salah satu dari syarat kelayakan seseorang hakim ialah kemampuannya untuk melakukan ijtihad, di samping beliau mestilah beragama Islam, kerana tugas menghukum adalah termasuk dalam pengertian wilayah dan sultan. Orang kafir tidak layak dan tidak berhak menjadi wali kepada orang Islam. Dalam hubungan ini Allah berfirman, dan Allah tidak sekali-kali memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memerintah orang-orang yang beriman. 4141. Hakim yang Muslim mestilah menghukum menurut hukum-hukum Islam dan haram dengan hukum-hukum yang lain. Sewaktu beliau menghukum menurut undang-undang Islam, beliau haruslah hati-hati dan teliti, berusaha sedaya-daya untuk melaksanakan keadilan. Seandainya beliau betul dan tepat. Syahid Hasan Al-Banna. 12. Usul 20. Dalam menghukum beliau akan dikurniakan dengan dua ganjaran.
tetapi seandainya beliau tersilap atau tersalah, beliau akan diberikan satu ganjaran. 1.13 Islam adalah kebendaan atau usaha dan kekayaan. Dengan ini Al-Mujaddid bermaksud bahawa Islam tidak mencuaikan soal-soal kebendaan. Islam mengambil berat soal-soal rohani dan juga soal-soal kebendaan, tetapi seorang Muslim haruslah mengawasi hatinya agar ikhlas kepada Allah. Beliau tidak seharusnya diperhambakan oleh kebendaan sekalipun kebendaan itu merupakan kekayaan yang tinggi menggunung. Muslim berhak melakukan kerja-kerja yang mendatangkan penghasilan dengan syarat kerja-kerja yang dilakukan itu halal, tidak diharamkan syariat. Beliaulah yang berhak menerima hasil usaha dari penat lelahnya, kerana milik perseorangan adalah dihormati dalam Islam. Milik perseorangan tidak harus dicerobohi atau dirampas. Di samping itu, Muslim haruslah mengeluarkan apa yang telah diwajibkan Allah ke atas miliknya seperti zakat dan nafkah yang telah disyariatkan. Atas dasar ini, Muslim tidaklah ditegah mencari kekayaan, malah pada dasarnya kekayaan adalah menjadi tujuan setiap usaha yang dilakukan manusia. Bila seorang Muslim yang mempunyai kekayaan bertakwa dan menunaikan kewajipan yang telah difardukan Allah, beliau adalah tergolong ke dalam golongan wali-wali Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Ilmu fiqh telah membincangkan masalah, manakah yang lebih baik antara si fakir yang sabar atau si kaya yang bersyukur. Sebahagian ahli fiqh berpendapat golongan pertamalah yang lebih baik. Segolongan yang lain berpendapat golongan kedualah yang lebih baik. Tetapi hakikat yang sebenarnya, yang terbaik dari kedua-dua golongan ini ialah mereka yang lebih bertakwa kepada Allah. Saudara Muslim tidak selayaknya bersikap zahid dengan mengelak diri daripada melakukan kerja-kerja yang mendatangkan pendapatan dengan alasan zahidkan dunia dan untuk menumpukan sepenuh masa dalam ibadat khusus, kerana hakikat zahid yang sebenarnya adalah bertahta dalam hati, bukan pada anggota zahir. Ibadat tidak bertentangan dengan bekerja dan berusaha, malah bekerja dan melakukan perusahaan yang halal adalah sebahagian dari ibadat. Dalam hadis ada dinyatakan, tangan yang di atas, memberi, lebih baik dari tangan yang di bawah, menerima. Manusia tidak akan dapat memberikan sesuatu kecuali beliau mempunyai kekayaan, dan kekayaan hanyalah dapat dicapai melalui Syahid Hasan Al-Banna. 13. Usul 20. Perusahaan. Selain dari itu adalah menjadi kewajipan kepada negara membantu Muslim dalam mendapatkan pekerjaan dengan menyediakan kemudahan dan memberikan bantuan kepada beliau. 1.14 Islam bererti jihad. Islam adalah jihad, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Mursyid adalah bermaksud bahawa Islam telah mewajibkan jihad. Hakikat jihad adalah mengorbankan seluruh tenaga pada jalan Allah, sekalipun sesuatu yang dikorbankan itu merupakan darah yang ditumpahkan dalam medan perang. Jihad tidaklah terbatas pada pengorbanan jiwa sahaja, malah termasuk juga pengorbanan harta benda, jihad pena dan lidah. Muslim menunaikan jihad secara peribadi, juga menunaikannya sebagai anggota dalam jamaah, umpamanya beliau menjadi anggota dalam jamaah Ikhwan Muslimin. Sewaktu beliau menunaikan jihad sebagai anggota dalam jamaah, beliau haruslah menyelaraskan jihadnya dengan langkah-langkah jamaah, sehingga dengan penyelarasan ini matlamat jihad secara jamaah yang dilakukan oleh Tuan akan tercapai. Umat Islam hari ini telah mengenepikan dan menjauhkan diri dari jihad, sedangkan jihad pada hari ini adalah menjadi fardu ain atas tiap-tiap umat Islam, kerana sebahagian besar dari negara-negara Islam telah dirampas dan dicerobol oleh golongan kafir. Umumnya Islam hari ini dalam keadaan kelemahan dan kehinaan yang menuntut supaya umat Islam berjihad pada jalan Allah demi membebaskan umat muslimin daripada kelemahan dan kehinaan, juga membetulkan kegelinciran mereka dari landasan Islam. Tegaknya sebuah negara yang benar-benar Islam adalah merupakan suatu wasilah yang penting untuk melaksanakan tuntutan Islam. Menegakkan sebuah negara yang seperti ini adalah menjadi matlamat Ikhwan. Oleh kerana matlamat ini dan matlamat Islamiah yang lainnya, maka Ikhwan Muslimin hari ini mengorbankan seluruh tenaga mereka. 1.15 Islam adalah dakwah. Islam juga mewajibkan Muslim melakukan dakwah,
menyeru kepada Islam melalui wasilah yang dihalalkan syariat seperti penulisan, ceramah, perbincangan, melakukan pengembaraan atau rombongan dan lainnya. Wasilah yang paling penting dan berkesan dalam dakwah ialah dengan cara seorang Muslim mencorakkan dirinya dengan corak Islamiah yang membolehkan beliau menyeru manusia lain kepada Islam, kerana mereka yang diseru dapat melihat pada dirinya suatu contoh yang hidup dengan nilai-nilai Islam. Syahid Hasan Al-Banna. 14. Usul 20. Dunia Islam telah lama kehilangan contoh-contoh manusia Islamiah ini. Lantaran skim, maka salah satu dari asas-asas dakwah Islamiah ialah menitik beratkan soal-soal tarbiyah dan membentuk individu Muslim. Semoga dengan ini Ikhwan dapat menyediakan contoh-contoh Islamiah yang hidup, kemudian menyebarkan contoh-contoh tersebut ke dalam masyarakat dengan cara menarik pandangan masyarakat kepada contoh-contoh itu agar mereka dapat melihat bagaimana Islam mencorakkan manusia dan menjadikannya sebagai cahaya yang bersinar di tengah-tengah masyarakat manusia. Berdakwah menyeru kepada Islam adalah menjadi kewajipan tiap-tiap Muslim. Firman Allah, katakanlah, inilah jalan, agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutkan menyeru kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk ke dalam golongan orang musyrik. S12, 108. Selain dari itu, sebahagian dari kewajipan dalam Islam ialah menegakkan jamaah yang berdakwah kepada jalan Allah, jamaah yang dapat menyatukan pendakwah-pendakwah, agar dengan penyatuan ini kesan dari pengaruh mereka akan lebih besar dan berfungsi dalam kehidupan manusia. Firman Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. S3104. Atas dasar inilah jamaah Ikhwan Muslimin tegak demi menyahut perintah Allah dan menyeru kepada jalannya. 1.16 Islam adalah ketenteraan. Islam adalah ketenteraan, sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh mursyid, adalah bermaksud bahawa ketenteraan adalah sebahagian dari tanda-tanda lahir bagi persediaan bagi menghadapi jihad. Tentera adalah satu-satunya wasilah yang paling kuat. Syahid Hasan Al-Banna. 15. Usul 20. Adalah menjadi kenyataan bahawa menyediakan kekuatan tentera adalah memerlukan kepada prajurit, bekalan dan senjata. Oleh yang demikian tiap-tiap individu umat Islam haruslah mendapat didikan ketenteraan baik dari sudut disiplin, ketaatan, membiasakan mereka menanggung kesukaran, hidup yang tidak mengenal rehat, dan berperaturan di samping menyediakan pelbagai bentuk persenjataan. 1.17 Islam adalah fikrah. Islam adalah fikrah, sebagaimana yang diterangkan oleh mursyid adalah bermaksud bahawa persediaan untuk kekuatan tentera haruslah tegak di atas fikrah yang tertentu, iaitu fikrah Islamiah. Dengan lain perkataan, kekuatan tentera Islam haruslah tegak di atas dasar